Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus perpaduan rakyat perlu dikukuhkan untuk pembangunan Sarawak dan keputusan peperiksaan SPM. Perinciannya bersama Bumawi di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Itulah pepatah yang digambarkan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng mengenai perpaduan anak-anak Sarawak yang berbilang kaum, agama dan adat resam. Inilah dia Sarawak. You touch one, you touch all. Meaning we will defend ourselves for the sake of the future of Sarawak. Beliau berucap demikian pada Majlis Sambutan Gawai Dayak 2023 di Kuching. Kata beliau lagi, rakyat Sarawak kini perlu berganding bahu untuk menjaga hasil sumber yang terdapat di negeri ini sesuai dengan perancangan Sarawak menuju ke ekonomi baharu, terutama menyelesaikan perubahan iklim. Jelas beliau, ini kerana Sarawak mempunyai sumber yang boleh digunakan untuk membantu isu global sekarang. Sarawak meminta agar Kerajaan Persekutuan menaikkan peruntukan pengukuran bagi program khas Bumiputera atau kluster pengukuran tanah adat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas berkata perkara tersebut perlu dipertimbangkan berikutan jumlah peruntukan diturunkan sejak 2018. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata sejak 2010 hingga 2017, sejumlah RM150 juta dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak disalurkan bagi kos pengukuran tanah. Pada malam ini, saya bagi pihak komuniti Bumiputera dengan rendah hati merayu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri agar memberi pertimbangan untuk menaikkan peruntukan pengukuran tanah untuk program khas Bumiputera. Beliau menambah keluasan tanah hak adat Bumiputera di Sarawak dianggarkan sekitar 1.5 juta hektar dan setakat ini hanya 1.1 juta hektar telah diukur di bawah Seksyen 6, manakala hanya 85,000 hektar atau 68,700 lot telah siap diukur mengikut Seksyen 18. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Perayaan Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Selain itu, beliau turut memohon agar Kerajaan Persekutuan di bawah Kerajaan Perpaduan menyediakan peruntukan bagi membantu unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, untuk membaik pulih rumah-rumah ibadat penganut agama bukan Islam. Tambah beliau, setakat ini sejumlah 2,730 rumah ibadat yang ada di Sarawak dan UNIFOR mempunyai 782 permohonan dengan jumlah RM485.7 juta. Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi penganjur bagi sambutan Gawai Dayak yakin konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan akan terus memastikan masyarakat berbilang kaum di Sarawak tidak dipinggirkan. Katanya, ini sekaligus memastikan masyarakat negeri ini juga menikmati keistimewaan yang sama rata dengan penduduk negeri lain. Baik, dalam tempoh 5 tahun sejak 2018, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan sejumlah lebih RM2.23 bilion untuk bidang pendidikan di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai, dana tersebut termasuk dana RM1 bilion bayaran kontra Kerajaan Sarawak untuk mempercepatkan kerja baik pulih sekolah daif di seluruh Sarawak. Kata beliau, dana tersebut antara lain telah digunakan untuk pelbagai perkara. Antaranya ialah kerja baik pulih dan pembinaan semula sekolah daif dan projek pembinaan sekolah antarabangsa yang melibatkan dana RM300 juta. Full utility, elektrik dan juga air dan termasuk program sekolah, educational program. Jadi kerajaan negeri telah berbelanja almost 1.23 bilion, tidak termasuk yang advance payment 1 bilion. Beliau berkata demikian selepas melawat ke tapak projek Sekolah Kebangsaan Penasu di Darul Mukah. Terdahulu sebelum melawat ke Kampung Penasu, Datuk Dr. Anwar bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul, Safi Ahmad, turut melawat ke Sekolah Kebangsaan Batang Lasa yang kini sudah disahkan status tidak selamat digunakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya berikutan kejadian hakisan tebing sungai di sekolah tersebut.
Sehubungan itu, sebidang tanah seluas lebih 2 hektar yang terletak berdekatan tapak asal sekolah itu telah pun dikenal pasti sebagai tapak baharu sekolah itu kelak. Adun Darul Safi Ahmad dalam pada itu memberitahu pihaknya telah mengemukakan beberapa pelan alternatif sekiranya pemindahan pelajar di SK Batang Lasar perlu dilakukan segera. Di kawasan ini saya melihat tidak menjadi masalah besar kerana kita mempunyai beberapa sekolah yang berdekatan. Cuma sekarang ini terpulang pada beberapa memilih di manakah mereka rasa lebih sesuai. Dan sekiranya mereka bersetuju menyerahkan segalanya kepada pihak pengurusan atau pihak kerajaan khususnya PPD untuk mengukuhkan, insyaAllah kita ada alternatif sama ada mereka mahu sebagai pelajar meneruskan sebagai pelajar harian atau sebagai pelajar asrama. Tegas Safi'i, perkara yang perlu dilakukan kini adalah untuk meyakinkan ibu bapa bagi memindahkan anak mereka kerana beliau tidak mahu keadaan sekolah itu yang terpaksa ditutup menjadi alasan untuk ibu bapa tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Sarawak merekodkan pencapaian lebih baik dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022. Pengarah Pendidikan Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, daripada 32,810 pelajar yang menduduki SPM, pihaknya merekodkan seramai 684 calon memperolehi keputusan cemerlang iaitu mendapat A dalam semua mata pelajaran. Berbanding tahun sebelumnya, hanya 596 calon yang memperolehi keputusan cemerlang. Ia merupakan peningkatan 0.28%. Datuk Dr. Azhar menjelaskan perkara itu dalam majlis pengumuman keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di Sekolah Menengah Kerajaan SMK Green Road, Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu calon mendapat sekurang-kurang kepujian juga meningkat kepada 5,480 calon berbanding hanya 4,960 calon tahun sebelumnya. Dalam pada itu, Pengarah Pendidikan Sarawak turut berkata merapatkan jurang mata cemerlang antara pelajar bandar dan luar bandar di Sarawak memerlukan komitmen yang tinggi. Beliau berkata usaha tersebut tidak hanya terletak kepada komitmen pelajar tetapi segenap aspek pendidikan. Ada banyak faktor yang menyumbang kepada kemenjadian dan kejayaan murid lah. Terutama sekali dari segi kepimpinan, pengurusan sekolah, dari segi kualiti guru dan juga fasiliti di sekolah-sekolah yang berkenaan lah. Berdasarkan grade prestasi tahun lepas, keputusan calon luar bandar merekodkan 5.32 mata, manakala di bandar pula merekodkan 4.7 mata dengan perbezaan 0.62 mata. Ditemui pemberita selepas majlis pengumuman keputusan SPM bagi negeri Sarawak di Kuching pagi tadi, Datuk Dr. Azhar mendedahkan lagi sebanyak 38 dari 78 mata pelajaran menunjukkan peningkatan, manakala 34 mata pelajaran mencatatkan penurunan dan 6 lagi kekal. SPM tahun lepas juga merekodkan peningkatan calon mendapat sijil SPM berbanding tahun sebelumnya dengan merekodkan 91.2% berbanding 88.2% pada 2021. Baik, pelbagai aktiviti menarik sedang dan akan berlangsung di pekarangan RTM Kuching bersempena program Ngabang Gawai hari ini dan esok. Menurut penerbit bersama program tersebut, Linda Gagem, program berkenaan yang berkonsepkan rumah terbuka merupakan kolaborasi YFM RTM Kuching, Jabatan Pertanian Sarawak dan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak. Katanya untuk hari pertama, antara aktiviti yang diadakan ialah sukan neka, rakaman jiran sekampung oleh 3 saluran radio iaitu Sarawak FM, YFM Iban dan Red FM English. Turut diadakan ialah sukan neka, raptai majlis perasmian pada sebelah petang dan karaoke terbuka kepada orang awam pada sebelah malam. Sementara itu, Melati Badi, penerbit bersama program memaklumkan untuk hari kedua aktiviti akan bermula seawal pukul 8 pagi iaitu Zumba dan senam robik serta uji bakat pencarian pelawak, tembawai kanyuk dan penyampai radio sambilan YFM Iban. Pada sebelah petang akan diadakan aktiviti Kamit Sayang melibatkan penyampaian bantuan kepada 3 keluarga yang memerlukan dan penyampaian hadiah pemenang sukan neka. Majlis perasmian akan berlangsung pada pukul 4 petang dan bakal disempurnakan oleh
oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Para pengunjung yang hadir juga akan disajikan dengan hidangan tradisional Dayak seperti ayam pansuh dan pekasam ikan. Acara kemuncak ialah pentas hiburan dengan persembahan oleh 6 orang artis Iban dan Bidayu. Mereka ialah Rambles Walter, Joseph Bresa, Alessandro, Vivian G, Amy Dicen dan Harry Acid Rain. Jom ngabang gawai ke RTM Kuching 2023. Masuk secara percuma. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak.